Disclaimer, ini dari personal experience aku duduk kat matrik, macam mana aku handle benda-benda ni. Sebab masa salah aku lah, masa dia orang bagi masa awal-awal aku masuk tu, dia orang ada bagi macam taklimat pasal benda-benda ni, and then aku tertidur sebab aku penat kemas barang. Aku tidur dekat taklimat tu. So bila sampai the moment aku kena buat benda-benda ni, aku macam gabra lah, macam alamak aku tak tahu kan, macam tu kan. So aku just bagi tahu macam as information for korang yang nak masuk matrix. Okay, aku tak nak tanya kenapa aku pakai baju yang sama, tudung yang sama, gaya yang sama. Tudung aku still barai, tak apa. Sebab aku buat 2 kali record dalam satu hari, sebab aku nak cepat. Aku takut aku tak sempat nak record nanti. Okay, video kali ni aku nak bincang pasal benda yang lebih serius, iaitu prosedur kat matrix. Okay, dalam video ni aku just boleh buat 5 prosedur yang aku rasa korang kena tahu untuk korang survive tinggal kat matrix nanti. Macam 5 benda yang korang akan buat lah nanti, confirm lah korang akan buat. Okay, let's get into the video lah. Okay, benda first yang aku rasa korang prosedurnya ialah prosedur bilik sakit. Okay, kalau korang sakit dekat matrix, macam sakit yang korang tak mampu nak pergi kelas, korang boleh duduk dekat bilik sakit. Dekat setiap matrix akan disediakan satu bilik sakit untuk pelajar yang sakit duduk. Bila korang sakit tu, pagi-pagi tu, korang still kena bangun dari katil, mandi apa semua, and siap korang ke pejabat asrama. Pejabat asrama tu pun nanti akan ada berdekatan dengan blok untuk dengan dia mesti berada dekat dengan blok pelajar. Kalau bagi matrik aku lah, dia dekat dengan blok pelajar. So senang lah korang kalau sakit nak pergi. Okay, kalau korang sakit, korang pergi pejabat asrama. Korang akan diberikan satu borang untuk isi, and nanti dia orang akan macam tentukan sama ada korang perlu ke klinik atau tak. Okay, kalau misalnya korang tak perlu ke klinik, dia orang akan bagi korang isi satu form and satu macam buku untuk korang duduk kat bilik sakit. So lepas korang isi tu, korang boleh duduk kat bilik sakit lah. And then bila korang dah duduk kat bilik sakit tu, of course lah korang akan skip kelas kan. Bila korang skip kelas tu, korang perlu ada satu surat untuk bagi kat lecturer. Untuk setiap lecturer korang kena sediakan surat. Sebab tu kalau suggestion aku, kalau korang sakit, korang better pergi klinik and ambil MC time slip MC tu. So korang just nanti tinggal just photostikkan benda tu and bagi kat lecturer korang. So senang lah, mudah, simple kan. Sebab kalau korang tak pergi klinik ni, agak payah lah untuk korang cari time slip tu. Sebab kalau seingat aku, pejabat asrama tak sediakan surat untuk bagi kat lecturer. So korang kena bagi kat lecturer surat time slip tu untuk menyatakan yang korang tak hadir bersebab lah. Kalau tak, korang akan dicop ponteng. So korang kena pastikan kalau korang duduk kat bilik sakit tu, korang kena ada surat yang menyatakan korang duduk dekat bilik sakit. Okay, prosedur kedua yang aku rasa korang kena tahu is ke klinik. Okay, kan tadi kan korang pergi pejabat asrama and korang cakap korang sakit, so dia orang kan tentukan korang duduk bilik sakit atau korang nak pergi klinik. Kalau korang pergi klinik, okay, pukul 8 pagi korang daftar kat pejabat asrama. So korang akan tunggu dalam setengah jam untuk semua pelajar yang sakit berkumpul kat situ, boleh sampai kat situ. So nanti lepas semua orang dah sampai, dia orang akan bawa korang ke klinik yang berdekatan dengan matrik korang menggunakan perkhidmatan bas yang ada, bas dengan van yang ada dekat matrik tu. So korang akan pergi beramai-ramai semua ke klinik. So nanti korang sendirilah daftar dekat klinik, daftar, tunggu, ambil ubat apa semua kat klinik sampai semua yang pergi tu selesai. Okay, bas akan datang ambil semula dan korang akan balik semula. Yang ketiga is prosedur balik rumah. Okay, kalau prosedur balik rumah ni aku agak teragak-agak untuk cerita, tapi aku rasa semua matrik sama je kot. Aku rasa lah nanti kalau korang nak balik rumah, sebenarnya kalau korang nak balik rumah, nak balik rumah outing khas, outing yang korang kena outing waktu
waktu yang tak boleh outing, macam outing khas, korang kena isi satu website yang dah ditubuhkan oleh Matric, iaitu MIS. MIS ni korang kena isi macam tu lah, korang kena isilah semua detail masa bila korang nak keluar apa semua, tarikh apa semua. So nanti korang punya hal ehwal pelajar punya panitia akan luluskan. Kalau korang untuk kelulusan tu, korang kena berjumpa dengan apa panggil tu, orang atasan dalam tu, apa ya, aku lupa pengarah, bukan pengarah, ada hal-hal pengurusan pelajar lah, aku lupa lah apa nama dia, yang tu lah. Tapi kalau pulang outing khas dengan bermalam khas sahaja korang kena jumpa. Tapi kalau macam outing biasa dengan bermalam biasa, kalau outing korang tak perlu isi lah, korang just pergi dekat depan tu and scan kad Matric korang dekat pondok pengawal tu. Tapi kalau bermalam, walaupun malam biasa, korang still kena isi MIS. And isi MIS, pastikan korang isi MIS. Korang tak perlu pergi jumpa orang atasan, sebab kalau pemalam biasa semua boleh balik. So dia orang akan lepaskan je korang punya permintaan tu. Dia orang akan macam okay, lepaskan. Kalau kata korang nak balik bermalam and korang tak isi MIS tu, bila korang scan kad dekat pondok pengawal tu, dia akan keluar not apa yang dia keluar, warna merah lah, dia keluar tanda pangkah, tidak boleh pulang bermalam. Maksudnya korang tak boleh keluar daripada Matric. So kalau korang nak pulang bermalam biasa pun, korang still kena isi MIS tu. So and pastikan check whether korang dilepaskan atau tak untuk pergi pulang bermalam tu. Yang ketiga is yang keempat, appointment doktor. Okay, aku kalau appointment doktor ni macam aku rajin, aku boleh kata setiap bulan kena jumpa doktor tau. Aku ada my personal doktor. So kalau macam prosedur untuk korang keluar untuk appointment doktor ni, first korang kena pastikan korang ada surat dari doktor. Kalau macam aku pakai kad doktor tu, kad warna kuning tu, yang appointment tu, kad tu. And satu lagi, korang kena buat surat untuk surat kebenaran, surat kiriman rasmi untuk minta kebenaran untuk korang keluar pergi appointment tau. Korang kena pastikan dua-dua line ni ada salinan kad appointment korang dengan surat kebenaran keluar tu. And then korang kena pergi jumpa dengan orang panitia atasan hal ehwal pelajar dekat HCP punya bangunan. And korang kena bincang lah dengan dia, kenapa, dia akan tanyalah kenapa korang nak keluar, bila nak keluar apa semua kan. Nanti korang akan diberikan satu kertas lah, kalau tak silap aku. Kalau korang keluar waktu belajar, waktu kelas, korang akan diberikan satu kertas untuk korang pergi jumpa setiap lecturer yang korang nak skip tu. And korang kena minta tanda tangan dia. Kalau tak silap aku lah, ni experience aku lah, korang kena minta tanda tangan dia. And then korang kena bagi pula surat yang dah minta tanda tangan lecturer korang tu, bagi dekat HAP. So nanti diorang akan luluskan korang punya untuk keluar jumpa doktor tu. So nanti diorang akan set lah. Okay, contohlah korang cakap korang nak keluar pukul 8 pagi, nak masuk balik kat situ sebelum pukul 5 petang. So pastikan korang balik dalam in between masa tu, sebab takut nanti kad korang akan kena block kalau korang masuk lambat. So nanti kalau kad korang kena block, korang kena pergi unblock pula ke HCP. So dia banyak kerja. So pastikan korang balik on time, jangan melencong ya. Okay. Oh ya, lagi satu kan, korang pergi jumpa appointment doktor tu kan, pastikan korang buat balik MC tau. MC macam time slip untuk bagi dekat lecturer korang, sebab korang pergi hospital. So korang skip kelas, korang still kena bagi MC. So pastikan korang bagi MC tu kat lecturer korang. Okay, so korang tak di istihar, macam korang, dia orang tak ingat korang macam skip kelas lah. Dia macam prosedur, korang memang kena bagi MC tu kat dia orang. Lepas tu aku rasa tu je kot yang aku rasa prosedur yang aku rasa korang wajib tahu. Kalau macam aku cakap laju sangat sebab aku takut ada benda yang aku lupa lah. Aku rasa macam ada benda yang aku lupa, tapi tak apalah. Kalau ada apa-apa yang korang rasa macam korang nak tahu, macam korang rasa macam tak jelas lah, macam laju sangat lah apa benda ataupun macam ada benda yang aku tertinggal ke, macam korang confuse kan, korang boleh tanya kat ruang komen, ataupun DM Insta aku terus, Twitter pun boleh.
korang just tanya. So aku akan clarify balik benda ni, sebab aku pun macam tak sure lah apa yang aku cakap ni complete ke tak kan. Macam takut juga tak complete kan. Gitulah. Okay, aku nak cakap je benda ni, aku tak pasti sama ada semua matrik sama atau tidak, tapi aku rasa sama. Apa aku tak tahu betul ke tidak, tapi mungkin beza sikit lah daripada matrik lain kan. Okay, aku tak berani lah nak jamin kata semua benda sama kan, tapi itulah. Okay, see you in next video. Bye bye. Hi, welcome back to my channel. Aku tahu apa benda ni. Sekejap. Nak cakap kat sini apa ni, kamera aku patah ke? Tak.